antarabangsa. Kita nak menambahkan lagi ya. Okey. Seterusnya penyelidikan, masa pendidikan, kajian saya berkenaan dengan inovasi peribahasa. Maksudnya kita pelajar-pelajar mencipta lagu menggunakan peribahasa. Memang best. Memang sangat baik usaha yang mereka lakukan. Dan ketika itu kajian saya juga diangkat oleh UPM untuk diaplikasikan, diangkat untuk diaplikasikan, tetapi ada sedikit halangan dari segi bajet menyebabkan projek itu tak dapat diteruskan. Jadi kalian sebenarnya peluang ni sangat besar, sangat banyak. Apa yang kita minat tu kita sampaikan, walaupun sebaris ayat adalah sumbangan kita dalam kehidupan ini. Okey, dalam bidang Dr. Falsafah, kajian saya berkaitan dengan proficiency, iaitu 4 kemahiran. Ini untuk nak disebarkan kepada pelajar-pelajar tahun akhir untuk project paper, kan? Tahun akhir punya, jadi mereka perlu tahu apa untuk memilih supervisor. Mereka perlu tahu kajian yang telah dijalankan oleh pensyarah-pensyarah. Jadi bagi kajian saya, tahap proficiency bahasa Melayu, keempat-empat kemahiran tu saya kuasai. Ataupun boleh juga yang nak buat tajuk pemulihan bahasa, ataupun pengajaran bahasa Melayu, ataupun tentang apa yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Saya menggunakan teori question, teori input question. Kemudian jurnal. Ini saya katakan tadi, selagi jurnal tidak diterbitkan, kalian tidak boleh bergraduasi. Ya, ini antaranya. Kalau kalian type saja nama saya, Nora Azian, kalian boleh baca jurnal ini di JPBMISSN. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di inject, kan, level of play language proficiency of non-native student. Dan yang ketiga, ini dalam proceeding, kemudian ini juga dalam proceeding, dan ada satu lagi yang diterbitkan oleh yang Scopus. Maksudnya sekarang kalian untuk nak bergraduasi, jurnal kalian mesti masuk Scopus. Scopus tu tahu tak? Jurnal yang bermutu tinggi. Selagi tak lepas nak masuk tu, jadi itu sebab dari sekarang kena dah bersedia. Okey, senarai penerbitan. Setakat ini manuskrip yang saya ada tidaklah banyak sangat. Baru ada 13 hingga 15 buah buku saja. 13 hingga 15 buah sahaja. Dan dalam proses untuk menambah lagi, ya. Macam video macam saya katakan, saya baru ada 1 video, kan. Tetapi bila pergi bengkel tu, semua peserta tu dah ada berapa video? 4,000 video. Setiap orang ada 4,000 video. Nak bila tanya doktor ada berapa? Nak cakap kalau 1,001 tambah 0,000 kerana mereka ada 4,000. Nak cakap 1, aduh. Tapi saya dalam proses. Saya janji, saya kata saya tetap akan hasilkan lebih daripada 4,000 tu. InsyaAllah. Mesti
Okey, ini antara senarai penerbitan diterbitkan oleh UIA, kemudian Sasbadi, kemudian Gemilang Education Training Sdn Bhd. Kemudian ini seterusnya apa perlu ada kemahiran. Kemahiran bahasa ini biasa je kan. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris itu biasa saja. Sepatutnya kalian kena tambah. Kalian semua ada lebih daripada 4 kan. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, Korea, Arab. Tak ada kan? Di sini tak ada Jerman. Jerman tak kan? Oh, di Jerman tak. Okay. Bahasa Perancis, Jepun, Mandarin. Oh, saya pun boleh juga Mandarin sikit. Kemudian Tamil juga saya boleh sikit. Kalau di segi bahasa saya mungkin 5 lah bahasa. Satu lagi ialah Indonesia. Itu memang boleh lah menggunakan bahasa Jawa. Kena bangga tu. Walaupun tahu 3-4 patah, tapi bila pergi ke Indonesia, wah, macam seolah-olah saya memang pakar boleh cakap dalam bahasa Jawa. Jadi kita boleh beli barang dengan harga yang sangat murah. Itu kelebihan kalau kita boleh cakap kan. Semasa saya di Rusia, saya hanya tahu satu perkataan saja. Kerana kalau di Rusia, mereka ni tak macam kita. Kalau dalam kereta api ke kan, bunyi bising-bising, mereka akan marah. Mereka buat apa? Dalam kereta api pun semua study je. Lepas tu muka tak ada nak senyum. Tak apa, ini nanti saya potong. Muka tak ada nak senyum kan. Tapi saya hanya tahu satu perkataan. Apa-apa pun saya cakap lah perkataan yang saya tahu tu. Apa dia? Bila tengok mereka tu macam masam dia, spicy bah, saya kata. Baru dia senyum. Maksudnya mereka nak kita berkomunikasi menggunakan bahasa mereka. Itulah baru ada jati diri. Tetapi semasa saya di Rusia nak membeli belah, kan? Hanya tahu satu perkataan dia, spicy bar tu maksudnya terima kasih. Jadi kita nak cakap apa pun semua spicy bar, spicy bar, spicy bar. Tak macam tu kan? Jadi ni saya nak kongsikan lah, kerana dia ada jati diri, saya pun ada jati diri. Jadi ke mana-mana pun saya gunakan saya menggunakan bahasa Melayu. Jadi satu hari saya nak membeli belah, iaitu nak belikan topi kepada untuk suami saya. Satu topi kulit tu harganya 1,500 rubel. Jadi saya cakap bahasa Melayu, dia cakap bahasa Rusia. Jadi macam ayam dengan itik, tok-tek, 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 tok-tek. Jadi saya minta satu topi tu, saya minta 500 saja rubel. Oh, ingat ada ke mereka nak bagi? Saya tak boleh lah. Saya kata bagilah, boleh lah. Bagi saya nak 3. Okey, saya jadi dengan memek muka dengan, tapi saya cakap lah, saya cakap bahasa Melayu tu. Kan? Akhirnya dipendekkan cerita, saya pun dapat membeli 3 topi, saya bayar 1,500 rubel. Dia pun bagi je. Beli. Naik ke atas bas, mereka semua macam gerun lah dengan apa yang saya dah buat. Kerana mereka kata orang Rusia, dia kata yang boleh cakap Rusia pun, mereka boleh, kalau kita nak tawar-menawar tu, mereka boleh bagi harga habis kurang 200 rubel je. Kalau kita minta lebih, mereka akan halau kita. Dia tak suruh kita beli, dia halau kita. Jadi apa yang saya dah lakukan, mereka semua tabik spring. Saya kata itulah pentingnya jati diri. Kita gunalah, kita bawa lah bahasa Melayu ni ke mana-mana pun. Jadi saya beli satu topi harganya 1,500 rubel. Saya beli 3 topi dengan harga 1,500 rubel. Spicy bar. Beli buku tapi tak sempat nak baca. Okeylah.
Oh, maksudnya kemahiran bahasa boleh juga masuk dosen. Okeylah. Kemudian saya ada kemahiran menaip dan terengkas. Ini zaman dulu lah. Saya ada sijilnya. Kan? Ini shorthand lah. Shorthand ini dalam masa 1 minit tu saya boleh tulis 60 patah kataan. Tetapi masa saya belajar yang 14 jam tu tak sempat pun nak aplikasikan ini. Tulis main ikut dah je, kan? Tiba masa nak baca, dah tak boleh baca. Cuma panggil semula. Panggil semula apa yang kita dah visualkan. Visualkan semasa pensyarah tu mengajar macam mana. Dan akhirnya dapat A. Itulah cara ataupun kaedah belajar. Dan komputer, Windows, Microsoft, Mac, SPSS dan juga sedikit pengetahuan tentang video. Kemudian kelas kemahiran tambahan. Lesen memandu. Kalau kita ada lesen memandu, maksudnya itu kemahiran tambahan. Skill memandu kereta. Okey. Kemudian sebagai jurulatih ucapan awam, itu memang dah lama lah. Ini yang saya nak kongsikan dengan kalian. Khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat ni kita buat secara percuma. Kan? Kita buat secara sukarela. Apa yang pernah saya lakukan iaitu motivasi percuma kepada pelajar bermasalah dan juga ini yang saya nak kabarkan, nak kongsikan dengan kalian, iaitu sesi kaunseling. Ibu bapa yang mempunyai anak bermasalah seperti prestasi rendah, slow speaker, kurang perhatian, kemudian ADHD, kemudian autism. Ni ada tak sesiapa di sini nak jadi cikgu? Oh, tak ada je. Siapa? Oh, Mio nak jadi cikgu. Okey. Ini untuk pengetahuan Mio lah, kan? Kalau pelajar universiti mungkin kuranglah masalah ini. Tetapi kalau nak jadi guru di sekolah, memang kita sentiasa berdepan dengan masalah ini. Ada kes yang telah kami tempuh masa dahulu. Pelajar tu baru 6 tahun umurnya, kan? Tetapi bila kita masa mula-mula masuk tu, kita masa mula-mula masuk tu kita bagi salam ke, kita ucap selamat sejahtera ke, memang dia tak layan. Dia macam, dia tengok kita macam dia nak telan tau dia. Lepas tu bila dia masuk kelas, kawan dia tegur. Dia kata ini salah ejaan. Dia nak tumbuk kawan dia. Ni baru 6 tahun. Lepas tu bila dia dekat luar, kan, adik dia perempuan datang, dia kata, "Abang, panggil dia abang." Wang, dia tumbuk adik dia. Tergolek adik dia jatuh. Ya Allah, bagaimana saya nak berdepan dengan masalah ni? Kan, kita tak kenal dia. Jadi kita sebagai Muslim, apa cara yang kita boleh buat? Hanyalah munajat. Ini yang saya dah aplikasikan. Maksudnya, saya ambil nama pelajar tersebut dan bin ibunya. Jadi, pelajar tu bukan pelajar Melayu saja. Ada yang pelajar bukan Melayu. Jadi, kita jangan hadkan pula, kau pelajar bukan Melayu, kita tak boleh doa. Bukan macam tu. Semua pun sama je. Jadi, ambil namanya dan bawa dalam istikharah. Maksudnya, kami satu keluarga, saya, suami dan juga anak buat istikharah untuk minta kepada Allah berilah petunjuk kepada pelajar-pelajar ini. Alhamdulillah, minggu kedua datang, seperti kami pun tak percaya perubahan yang mendadak berlaku. Dia masuk-masuk pun dia kata, "Assalamualaikum cikgu, Assalamualaikum cikgu." Seperti bukan yang saya kenal awal-awal tu. Nampak tak? Kuasa, power. Kita bukan buat apa-apa pun. Kita minta petunjuk je. Dan kes juga ni berlaku di satu sekolah rendah, kan? Pelajar tahun 4.
Apa yang dia dah buat, dia selalu tumbuk cikgu perempuan. Ini awak kena tahu awak. Kan? Cikgu tu, ni dia, cikgu tu tak buat apa-apa pun. Jadi cikgu juga dipersalahkan kan. Bila cikgu pukul balik, cikgu dah disaman. Cikgu pula yang dipersalahkan. Tetapi sebenarnya kita kena kaji ni. Dia bukan kehendak dia. Mereka ni over control. Jadi apabila itu kalau dalam bekas pensel tak ada pisau kecil ke, tak ada apa. Kalau ada, tu kena fikir tu. Jadi lepas tu kadang-kadang bila cikgu tu tengah menulis kat papan, dia datang, dia tumbuk punggung cikgu, dia tumbuk, dia sepak, dia ni terajang cikgu. Kita nak biarkan ke? Jadi kita kalau tak boleh mengatasi itu dengan tangan, kita guna mulut kan? Kalau tak boleh guna mulut, kita guna apa cara yang lain? Kita di Universiti Islam Antarabangsa, gunalah apa kelebihan yang kita ada. Maksudnya kalau kita tak boleh buat semua tu, kita berdoa. Lepas tu, dan pendekkan cerita yang pelajar tu, bila dah cikgu buat laporan dan sebagainya, sebelum cikgu tu dia ambil tindakan, jadi pelajar tu ditukarkan ke sekolah lain. Ke sekolah mungkin yang lebih private kan, tak boleh campur dengan pelajar-pelajar. Tetapi pelajar tu sangat genius. Semua keputusan akademik 100%. Jadi ini bukan saja masalah tu, tetapi ada masalah dalaman yang lain. Okay. Jadi itu khidmat masyarakat yang telah saya lakukan. Macam dalam kalangan kalian juga pelbagai khidmat yang telah diberikan. Sila teruskan untuk keharmonian hidup. Rujukan yang dalam ini, dalam resume kita perlu ada rujukan. Maksudnya bukan rujukan buku. Rujukan ini rujukan mestilah orang yang mengenali kita. Kerana mungkin majikan kalau dia nak terima kita sebagai pekerja, mungkin mereka akan menelefon rujukan untuk nak dapatkan maklumat tentang peribadi ataupun pengalaman ataupun pendidikan yang kita ada. Ya. Jadi rujukan ni kena pastikan orang yang betul-betul mengenali kita. Jangan bagi nama musuh kita. Kalau katakan tak nak pekerjaan tu, tak apalah. Okey. Jadi rumusan kelayakan secara ringkas nyatakan kekuatan dan kelebihan anda berdasarkan pengalaman bekerja, latar pendidikan dan kemahiran anda selaras dengan jawatan yang dipohon. Keistimewaan CV. Okay. Keistimewaan CV. Ya. Contohnya, kenapa nak gunakan ini? Dia kata pamerkan wajah dan diri anda dari muka ke kaki. Masukkan video secara online. Ini yang terkini. Kerana kalau macam ni terlalu panjang kan, mereka tak ada masa nak baca. Jadi bila kita buat video, jadi dalam masa 2 minit ataupun 3 minit, skrip mata saja kita boleh tahu apa pencapaian anda, apa kelulusan yang anda ada, dan juga keistimewaan yang lain. Kemudian gunakan bahasa yang mudah, hebahkan latar belakang dan keputusan, gunakan bahasa mudah, lenyapkan penerangan, gunakan dalam bentuk point, dapatkan penyokong rujukan, resume mesti spesial. Maksudnya gunakan kertas berwarna lembut. Contohnya apa rasionalnya? Contohnya dalam banyak-banyak resume kan, dalam banyak-banyak resume, ini sikit je kan. Dalam banyak-banyak tu
Jadi kalau kalian menggunakan kertas yang berwarna, kan, barangkali mudah untuk mereka nak mengambilnya. Contohnya masa muka tu, resume yang warna pink tadi. Kita semua cari. Okey, senang nak ambil. Senang nak tu. Itu rasionalnya. Tapi kalau semua orang guna warna pink, jawab sendiri. Kalau dah saya bagi tahu, saya kata okey, gunakan warna yang spesial, kan? Guna warna soft pink ke, kan? Tapi kalau semua orang guna warna pink, kita nak cari warna apa pula? Okey, fikir-fikirkan. Kemudian ini yang sepatutnya masukkan banyak aktiviti dan sertakan gambar-gambar. Biar gambar yang berbicara. Jadi letak gambar, lepas tu tulis penerangannya. Gambar, penerangan. Itu keistimewaan resume kita. Alhamdulillah. Masuk. Okay. Gunakan kertas lembut, jangan terlalu ringkas, antara 3 hingga 5 muka surat yang gambar yang bercerita. Dan juga mereka mencari yang luar biasa. Okey. Kemudian tip menyediakan resume video. Perlulah ringkas, padat dan pendek. Contohnya penyediaan video, ini cara bagaimana nak menghasilkan video resume video. Tahap yang itu pertama, sediakan skrip, semua maklumat, jawatan yang dipohon, skill, pengalaman. Maksudnya perlu ada yang salinan nyata, yang ni. Kemudian barulah ambil yang penting-penting untuk divideokan. Ya. Mari kita sama-sama hasilkan. Okey, yang tahap ketiga, editing, boleh menggunakan editing kreatif, berfikir di luar kotak. Dan tahap keempat, kongsikan video ni dengan bakal majikan. Okey, ini contohlah. Tapi ini bukan saya. Ini dalam proses ni. Video untuk saya sendiri dalam proses. Jadi kalian boleh tengok yang ni. Ahmad Badri boleh buka. Tengok yang ni dalam bahasa Melayu. Kemudian Nur Hidayah Sazali. Ini dalam bahasa Inggeris dia. Boleh tengoklah macam mana mereka menghasilkan video, resume video. Kemudian akhir kata yang boleh kita jadikan pegangan, sukakan gaharu kerana baunya, sukakan guru kerana ilmunya. Itu kita perlu pegang. Jadi Nio nanti nak jadi guru, ilmu tu yang pentingnya. Ya, carilah ilmu tu. Kemudian kalau ingin pelangi yang berwarna-warni, perlulah berhujan di siang hari. Maksudnya kita kena tempuh pelbagai pengalaman, cabaran dan juga dugaan, barulah kita dapat hasilnya yang penuh makna. Okey, jadi kalau dari segi pengalaman, saya sangat kaya dengan pengalaman. Dari segi duit, saya tak banyak. Tapi dari segi pengalaman, kerana saya terlebih dahulu makan garam berbanding kalian. Okey, rujukan saya menggunakan laman sesawang. Rujukan iaitu melalui ada permohonan kerja melalui email Mustaqim. Kemudian tip temuduga SPA dan kerajaan Najmuddin. Jawapan terbaik kepada soalan temuduga #116 Intan Raihana. Kemudian rujukan buku yang saya gunakan ialah buku yang baru dibeli di kedai buku Hasani Kulim Kedah. 2 hari yang lalu saya bertugas di 7 buah negeri, iaitu Kedah, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. 2 hari bertugas di 7 negeri. Jadi saya beli buku ni untuk soalan-soalan temuduga. Ini sambungannya. Ini temuduga, kita akan
belajar pada hari Rabu nanti. Okey. Akhir kata, mesti dan pasti, percaya dan bergaya, selamat dan beruntung. Sekian, terima kasih.